Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung menggunakan aplikasi TikTok. Yang mana pada pagi ini kita akan sambung kembali membaca kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markas At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Tului Tua Sik Kedah Darul Aman. Jadi risalah ini membahaskan berkaitan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pula pada membicarakan berkaitan dengan sifat Rasul yang kedua lah. Iaitulah pada muka surat 29. Muka surat 29 iaitulah sifat Rasul yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi Fiddaraini amin. Kedua, yakni sifat Rasul yang kedua. Sifat yang wajib bagi Rasul semua ada 4. Yang pertama kita dah bincang dah itu. Dan pada pagi ini kita masuk pula sifat yang kedua, iaitu sifat Rasul yang kedua, yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari oleh semua mukallaf. Mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni maksudnya mereka yang diberati dengan hukum syarak, mereka yang berada di bawah undang-undang hukum syarak. Yang mana sekiranya kita tak belajar, hukumnya adalah berdosa dan dijanji seksa oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jadi barang siapa yang tak pernah belajar aqidah, ilmu tauhid, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tersebut akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kerana dia tidak mempedulikan, dia tidak mengambil tahu tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara yang berkaitan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi pagi ini masuk sifat yang kedua. Kedua iaitu sifat Rasul yang kedua. Sifat yang wajib kita, yakni wajib kita ni dengan maksud wajib syarak. Wajib kita yakni wajib atas kita nah, wajib atas kita. Wajib kita ni maknanya wajib syarak dengan maksud ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala sekiranya kita melakukannya dan dijanji seksa sekiranya kita meninggalkannya. Itu wajib kita. Maknanya kena buat. Wajib syarak ni maksudnya kena buat juga. Suka ke tak suka apa kena buat. Kalau kita tak buat, Allah Ta'ala nak seksa kita di akhirat nanti. Kalau kita buat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimaksudkan dengan wajib syarak. Wajib kita tu tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kita ni mukallaf, mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya. Dia ada 4 syarat lah. Yang pertama dia tu
apa ni, berakal. Syarat baligh, syarat mukallaf ni yang pertama dia berakal lah. Maknanya dia bukan orang gila lah. Tu berakal. Tu mukallaf. Yang pertama nak jadi mukallaf ni dia kena berakal. Yang kedua sampai umur. Sampai umur. Kalau mazhab Syafi'i, lelaki 15, perempuan 9 tahun. Sampai umur, cukup umur, mukallaf lah tu. Yang ketiga, sampai seruan agama. Maknanya dia tinggal di kawasan yang mudah kita kata apa, seruan agama tu mudah sampai kepadanya. Sebab masjid dekat, surau dekat. Dan lagi pula zaman sekarang ni mudah untuk kita mendapat ilmu melalui Facebook, melalui YouTube, melalui TikTok dan sebagainya. Jadi kita ni dikatakan sudah sampai seruan agama lah. Dan yang keempat, mereka yang sihat panca indera. Sekurang bab mukallaf ni dia dua lah. Panca indera dua saja, itu melihat dan juga mendengar, ataupun salah satu daripada keduanya. Kalau dia boleh melihat ataupun dia boleh mendengar, maka dia tu dikatakan mukallaf. Wajiblah ke atasnya. Baik, wajib apa? Belajar ilmu tauhid ni lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wajib kita tiap-tiap mukallaf ini percaya. Percaya tu bahasa Arab panggil beriman. Bahasa Arab panggil beriman. Bahasa kita panggil percaya. Jadi nak datang percaya tu dengan cara macam mana? Cara ada kena belajar lah. Dia main ikut belajar. Kalau tak belajar, tak tahu macam mana kita nak percaya. Jadi nak percaya ni dia datang kok tahu dulu. Tahu tu datang kok belajar. Maknanya wajib kita belajar lah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu suatu kefarduan, suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Menuntut ilmu itu, yang kata ilmu itu adalah ilmu syarak. Ilmu syarak. Ilmu syarak ni ada 3: tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi ilmu syarak ini wajib dituntut oleh setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita. Ilmu fiqh untuk mengesahkan amal ibadah kita. Ilmu tasawuf untuk membuang segala sifat-sifat yang mazmumah, yang dicela oleh syarak yang berada dalam hati kita, dan menghiasi hati kita tu dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Itu dah 3 ilmu itu wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang Islam. Tak kiralah bangsa apa pun, keturunan apa pun, yang penting Islam. Wajib. Ilmu yang lain tu tak wajib. Tak wajib, hanya fardu kifayah. Yang wajib 3 ilmu ini, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi ini adalah ilmu tauhid yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang Islam. Barang siapa yang tak pelajari akan diseksa, dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kerana mengaji ataupun belajar ilmu tauhid ini termasuk wajib syarak. Wajib syarak maknanya syarak itu Allah Taala menekan kita supaya kita belajar. Innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Wajib kita percaya. Percaya ni beriman dan i'tiqad. I'tiqad ni mengaku dalam hati. I'tiqad ni maknanya mengaku dalam hati. Mengaku sungguh-sungguh, kena 100% kena mengaku. Dia tidak boleh ada zon. Zon ni berat sangka. Zon ni berat sangka. Dia tidak boleh ada syak. Syak ni sama banyak 50-50. Kalau zon tadi di antara 70 dengan 30, 70. Tu zon. Kalau syak 50-50. Dan tak boleh ada waham. Waham ni dia ringan sangka. 30 dengan 70, 30 tu. Tu dipanggil
waham. Dan tidak boleh ada jahil. Jahil ni tak tahu. Jahil pula terbahagi kepada dua. Yang pertama jahil basit. Jahil basit ni dia diri dia tu tak ada ilmu, jahil, dan dia sedar kata diri dia jahil. Itu dipanggil jahil basit. Dan yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni dua kali jahil bersusun. Diri dia tu jahil, diri dia tu tak reti. Dan dia tak tahu. Dia tak sedar kata diri dia tu tak reti. Itu dipanggil jahil murakkab. Jadi jangan bagi empat tadi. Jangan bagi dah zan, syak, waham dan jahil. I'tiqad ni dia kena 100% yakin. Tu. Dan i'tiqad bahwasanya tetap dan sabit, mesti, pasti. Dalam kurungan dia kata wajib bagi segala rasul. Wajib bagi segala rasul ini dipanggil wajib akal lah. Wajib akal. Kalau wajib kita ni wajib syarak. Wajib bagi segala rasul. Rasul-rasul itu bersifat, berkelakuan, berciri-ciri, berkelakuan, bersifat apa? Amanah. Wajib bagi segala rasul itu bersifat dengan amanah, kerana amanah ini adalah sifat yang wajib bagi segala rasul. Amanah bahasa Arab erti amanah kepercayaan. Kepercayaan. Amanah tu artinya kepercayaan, ataupun boleh kita kata boleh harap, ataupun betul hati, ataupun hati berjurus, hati betul. Kepercayaan ni amanah artinya kepercayaan, maknanya boleh harap, hati dia tu betul, hati dia tu berjurus. Tu dipanggil amanah, yang mesti bersifat oleh segala rasul. Iaitu yang kata kepercayaan tu, amanah tu tidak mengerja. Yang ni tak buat langsung. Tak mengerja ni maknanya tak buat langsung. Tidak mengerja sama sekali. Rasul-rasul itu tidak mengerja apa? Akan pekerjaan ataupun perkara-perkara yang haram. Para rasul ini dia tak buat langsung lah. Perkara-perkara yang haram dia tak buat langsung. Berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya tu, semua tu perkara haram. Jadi para rasul ini tak buat benda tu. Tak buat. Sejak daripada kecil lagi Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi para rasul ini amanah, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang makruh, perkara makruh juga para rasul tidak buat. Perkara yang makruh juga para rasul tidak buat. Apa dia? Contohnya kencing berdiri dan sebagainya lah. Perkara-perkara yang makruh lah. Makan perkara benda-benda yang berbau. Tetapi ada Nabi kencing berdiri itu hanyalah untuk mengajar hukum. Ada juga Nabi kita kencing berdiri, tetapi untuk mengajar hukum. Mengajar hukum kepada umat. Nak menyatakan hukum kencing berdiri itu adalah makruh. Jadi Nabi kita tu kencing berdiri hanya semata-mata untuk mengajar umat tentang hukum kencing berdiri. Tapi kalau perkara yang makruh, saja-saja buat tu tak lah. Kalau Rasul buat itu adalah semata-mata untuk mengajar hukum kepada umat mereka. Contohnya Nabi kencing berdiri satu ketika itu, nak menyatakan hukum kencing berdiri itu adalah makruh. Bukan saja-saja Nabi kencing berdiri. Baik, jadi perkara yang makruh ini kalau saja-saja para Rasul pun tak buat. Kalau buat itu adalah nak menyatakan hukum, perkara tersebut adalah makruh. Tu. Jadi para rasul ni hanya buat perkara yang wajib dan yang sunat sahaja.
Perkara haram tak buat, perkara makruh tak buat, para rasul tak buat. Dan yang khilaful aula, perkara yang khilaful aula, yakni khilaful aula ni maknanya menyalahi yang terlebih utama. Contohnya seperti air zam-zam. Air zam-zam yang terutamanya kita buat minum, tetapi dia buat mandi. Jadi tu dipanggil khilaful aula. Air zam-zam tu aulanya kita minum, tapi kita buat mandi. Buat mandi. Maka yang tu dipanggil perkara khilaful aula. Jadi perkara khilaful aula pun para rasul tak buat juga. Khilaful aula pun rasul tak buat juga. Contohnya lagi, bercakap ataupun bersembang ketika mengambil wuduk itu hukumnya makruh. Yang utamanya, yang aulanya mengambil wuduk dengan tidak bersembang, tapi dia bersembang, makruh. Jadi yang tu dipanggil perkara khilaful aula. Khilaful aula. Maka perkara tersebut juga para rasul tak buat. Perkara yang tu juga khilaful aula juga para rasul tak buat. Kerana mereka bersifat dengan amanah. Perkara haram mereka tak buat, perkara makruh mereka tak buat, perkara khilaful aula pun mereka tak buat, para rasul ini. Pada masa kecilnya, yang kata mereka itu tidak sama sekali melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang khilaful aula tu yang tak buat tu bila? Pada masa kecilnya, dahulu daripada menjadi rasul. Maknanya para rasul itu terpelihara, Allah Ta'ala jaga mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang khilaful aula sejak daripada mereka itu kecil lagi. Allah Ta'ala pelihara. Tu mana abang kata para rasul ini bersifat dengan amanah. Dan kemudian daripada menjadi rasul, sama telahlah lebih-lebih lagi, pada waktu jadi rasul mereka itu, mereka bersifat dengan amanah. Maknanya Allah Ta'ala pelihara mereka ini daripada melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang khilaful aula sejak daripada kecil, bahkan lagi selepas mereka menjadi rasul. Malah Allah Ta'ala jaga mereka daripada perkara-perkara yang tersebut. Tu nak abang kata mereka ini bersifat dengan amanah. Amanah, betul hati, boleh harap, boleh dipercayai. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita percaya, dan wajib kita percaya, kita ni mukallaf lah tadi lah. Wajib di sini wajib syarak, samalah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, yakni mengaku dalam hati dengan yakin 100%. Tidak boleh ada zan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham, dan tidak boleh ada jahil. Wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali, dalam kurungan ni kita mustahil, tak ada sama sekali, bahasa kampung panggil tak ada sama sekali, di atas segala rasul itu khianat. Maknanya khianat ini tak ada sama sekali di rasul. Tu maknanya segala rasul itu tak bersifat dengan khianat. Khianat ni apa dia? Lawan bagi amanah tadi lah. Khianat ni lawan bagi amanah tadi. Jadi pada segala rasul itu tidak ada sifat khianat. Khianat dia apa dia? Khianat ni tak boleh harap, tak boleh harap, tak berjurih, tak betul hati, tak boleh dipercayai. Itu dipanggil khianat. 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 Contohnya orang amanah kepada kita, menjaga kereta lah. Dia nak pergi Mekah, contoh. Dia amanah kepada kita untuk jaga kereta dah. Dia nak pergi umrah 2 minggu. Dia kata, tolong jaga Ustaz kereta aku ni. Aku nak pergi umrah 2 minggu. Kalau nak naik tu pergi masjid tu boleh lah. Pergi masjid ke, nak pergi beli ikan ke boleh lah. Kita pun ya. Kemudian bila kawan tu pergi Mekah,
kita guna kereta ada pergi ke tempat lain, pergi berjalan-jalan, makan angin, pergi ronda-ronda dan sebagainya, itu dipanggil tak amanah, tak jujur, tak boleh harap. Dia telah melanggar amanah, dia telah pecah amanah, dia tidak menunaikan amanahnya, yang tu dipanggil khianat. Kawan tu pesan kalau nak pergi masjid ataupun pergi beli ikan, makanan tu boleh lah, bukan suruh pergi ronda, yang dia naik pergi ronda sana sini menggunakan kereta kawan tu. Jadi kawan tu dipanggil tidak amanah, khianat, pecah amanah. Dalil, ini bermula dalil percaman ataupun bukti di atas yang demikian itu yang mengatakan Rasul-Rasul itu bersifat dengan amanah dan segala Rasul itu tak khianat tu. Mana ada dalil? Ada mukjizat, ada mukjizat pada mereka itu. Jadi mukjizat, apa dia mukjizat? Mukjizat ni kita baca dah itu. Apa dia mukjizat? Perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa, yang mencari adat, yang pelik lah, perkara yang pelik, perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para rasul. Itu dipanggil mukjizat. Contohnya seperti Nabi Musa lah. Nabi Musa ada mukjizat. Contohnya seperti tongkat Nabi Musa itu menjadi ular, menjadi ular. Itu antara mukjizat Nabi Musa lah. Dan boleh membelah laut, laut merah tu belah dua. Ketika mana tentera Firaun dan Firaun itu mengejar Nabi Musa dan pengikutnya tu. Tu antaranya tu. Kemudian contohnya seperti mukjizat Nabi kita lah, banyaklah mukjizat Nabi kita ni. Boleh belah bulan di Jabal Qubais di Mekah tu, membelah bulan. Dan apa lagi peristiwa mukjizat pada Nabi kita itu air yang keluar daripada celah jari jemari Rasul, air yang jernih, yang bersih, yang suci, keluar daripada jari jemari Rasulullah. Banyak lagi lah, antaranya lagi Rasulullah apabila berjalan di padang pasir, maka awan melindungi, meneduhkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah mukjizat Rasul. Jadi yang kata dalil yang mengatakan para rasul itu bersifat dengan amanah dan mereka itu tidak khianat, mana ada dalil? Ada mukjizat pada mereka itu segala rasul. Jadi mukjizat itu sebagai tanda, sebagai dalil yang mengatakan para rasul ini bersifat dengan amanah. Baik. Contohnya seperti pelajar yang cemerlang itulah. Jadi kita nak menyatakan pelajar itu cemerlang, pandai dalam peperiksaan, maka pelajar itu diberi anugerah hadiah dan sebagainya, untuk menyatakan pelajar itu adalah pelajar yang bijak, yang dapat nombor 1, nombor 2 dan pelajar yang cemerlang lah. Baik. Kemudian itu adalah sifat amanah, sifat yang kedua bagi para rasul yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf dan wajib percaya dan i'tiqad di dalam hati serta berdalil. Baik. Kemudian qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ketiga, yakni sifat yang ketiga, sifat rasul yang ketiga lah. Semua ada 4, yang wajib ada 4. Ketiga, ini sifat yang ketiga bagi rasul, yang wajib bagi rasul. Wajib kita macam tadi lah, wajib syarak. Kalau kita belajar dapat pahala, kalau tak belajar dijanji seksa di neraka, di akhirat nanti Allah Ta'ala nak seksa kita. Wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya, yakni belajar sehingga boleh percaya, dan i'tiqad, mengaku dalam hati bahwasanya tetap, pasti dan sabit, mesti. Dalam kurungan ni kita wajib bagi segala rasul-rasul itu. Di sini wajib akal lah.
Wajib kita ni wajib syarak, kalau wajib bagi ni wajib akal. Wajib bagi segala rasul-rasul itu wajib apa? Bersifat, berkelakuan, tabligh. Tabligh artinya, erti tabligh ni bahasa Arab. Artinya, translate-nya menyampaikan barang yang Allah Ta'ala suruh mereka menyampaikan kepada sekalian hamba-hambanya. Iaitulah menyampaikan barang, maknanya segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum para rasul ini mesti kena sampaikan kepada segala hamba, kepada sekalian hamba-hambanya ataupun umatnya, umat rasul. Walaupun setengah huruf sekalipun, para rasul ini tidak boleh sembunyi, kerana mereka wajib bersifat dengan tabligh, iaitu menyampaikan segala hukum-hukum yang Allah Ta'ala suruh mereka itu menyampaikan kepada sekalian hambanya. Itu adalah sifat yang wajib bagi rasul, iaitu tabligh, menyampaikan. Walaupun setengah huruf sekalipun mereka menyampaikan. Tidak ada satu pun yang mereka menyembunyikan. Itu dikatakan rasul bersifat, wajib bersifat dengan tabligh. Begitu juga kita lah. Kita kena ikut rasul lah. Kalau ada ilmu sedikit sebanyak tu, kita sampaikan, jangan kita sembunyikan kebenaran itu. Baik, habis. Dan wajib kita percaya, dan i'tiqad, mengaku dalam hati bahwasanya tidak ada sama sekali dalam kurungan dikata mustahil, akal tak boleh terima. Mustahil ni maknanya tak tergambar di akal kata perkara tu ada. Tak tergambar, tak terupa di akal kata ada benda tu. Itu dipanggil mustahil. Mustahil di atas segala rasul-rasul itu bersifat, berkelakuan, menyembunyikan. Bahasa Arab ni kitman, menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala suruh mereka itu menyampaikan. Segala hukum yang Allah Ta'ala suruh mereka itu sampaikan kepada umat, mustahil di atas rasul itu menyembunyikan. Dalil, bermula dalil, bukti di atas yang demikian itu yang mengatakan rasul itu wajib bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dan segala rasul itu tak sembunyi gitu, tak menyembunyikan tu. Mana ada dalil? Ada mukjizat pada mereka itu. Jadi mukjizat itu adalah suatu pengakuan yang mengatakan para rasul ini wajib bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dan mereka itu tidak menyembunyikan. Baik, ini adalah sifat yang ketiga bagi segala rasul, yang wajib bagi segala rasul. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yang keempat, sifat yang wajib bagi rasul keempat, yakni sifat yang keempat yang wajib bagi segala rasul, wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf, wajib apa tu? Percaya, yakni belajar sehingga boleh percaya. Dan i'tiqad, yakni mengaku dalam hati. Mengaku dalam hati bahwasanya tetap dan sabit, yakni mesti, dalam kurungan kita wajib bagi segala rasul-rasul itu bersifat fatanah. Fatanah dalam kurungan kita fatanah artinya bijaksana. Fatanah bahasa Arab artinya bijaksana. Jadi wajib bagi segala rasul itu bersifat dengan fatanah, iaitu bijaksana, tajam akal, cerdik. Jadi kalangan rasul ini bukanlah orang yang bodoh, tetapi orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Itu adalah sifat yang wajib bagi rasul, fatanah. Taswir, dengan ni dipanggil taswir, nak menggambarkan kata cerdik tu macam mana, bijaksana tu macam mana. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu, segala rasul tu ada apa tu? Kebijakan, kecerdikan, yang boleh mematahkan yang boleh mematahkan dan mematikan cakapan ataupun hujah orang-orang lawan berbantah dengan mereka itu.
Itu nak abang kata para rasul ni cerdik tak cerdik, mereka boleh mematahkan, menghentikan dakwaan-dakwaan yang sesat yang timbul daripada orang-orang kafir. Mereka boleh mematahkan, boleh mematikan hujah-hujah orang kafir yang menentang mereka itu. Contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim itulah. Yang mana satu ketika tu kaum Namrud, Raja Namrud, rakyat Raja Namrud satu ketika tu semua pakat pergi keluar daripada tempat kawasan mereka tu lah, kerana mereka menyambut suatu perayaan, saya tak ingat perayaan apa. Kemudian yang lain semua pakat pi, kecuali Nabi Ibrahim saja yang tak pi. Dia berpura-pura kata sakit dan sebagainya. Kemudian ketika mana kota tu sunyi daripada orang-orang kafir ataupun kaum Namrud tu, maka ketika itulah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada ketika itu. Semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali satu berhala yang sangat besar. Maknanya setelah selesai Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di kawasan tu, maka Nabi Ibrahim pun sangkut kalau tak silap saya kapak ataupun senjata lah yang memukul, senjata yang memukul yang nak menghancurkan berhala tu lah. Nabi Ibrahim sangkut di tangan berhala yang paling besar tu. Kemudian puak-puak kaum Namrud pun balik pakat terkejut tengok berhala-berhala habis hancur, dan pakat marahlah. Dan mereka pun menuduh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim lah yang melakukan semua ni, menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan bijaksananya mengatakan, cuba tengok kapak tu ada dekat siapa? Kapak tu yang menghancurkan berhala, kapak tu ada pada berhala yang paling besar, maka dialah yang buat. Berhala tu yang katak, yang besar sekali tu. Tu nak abang kata Rasul ni cerdik, bukan orang yang biasa lah. Rasul ni adalah orang yang cerdik. Baik, tu antara bukti kata Rasul ini bersifat dengan fatanah, iaitulah cerdik. Baik, panjanglah cerita dah, kita cerita secara ringkas sahaja. Jadi yang kata kebijaksanaan Rasul ini, mereka boleh mematahkan dan mematikan cakapan orang-orang, cakapan ataupun kata-kata hujah orang-orang yang lawan berbantah dengan mereka itu. Baik. Dan ada pada mereka itu, para rasul itu, kebijakan yang boleh menyatakan wajah kesalahan kecakapan lawannya. Itu contohnya seperti Nabi Ibrahim berhujah tentang berhala yang disembahnya, yang dimusnahkannya, dia berhujah. Dan pada mereka itu, segala rasul itu, kebijakan pada membuat keputusan di atas sesebuah pekerjaan. Contohnya seperti dalam peperangan Uhud, Nabi memerintahkan pasukan pemanah jangan turun walau apa pun yang berlaku. Tu nak abang kata Nabi ni bijak. Pada peperangan Uhud, Nabi mengumpulkan beberapa pasukan, mengumpulkan satu pasukan pemanah yang mestilah berada di atas Jabal Rumah tu, Jabal Rumat, untuk memanah musuh. Jangan turun walau apa pun berlaku, jangan turun daripada bukit tersebut. Bukit pemanah tu lah, siapa pernah pergi umrah dia tahu lah. Bukit tu dia sebelah dengan Jabal Uhud tu lah. Nabi pesan pasukan pemanah sekalian, jangan turun daripada bukit ini, kamu tetap di sini walaupun apa pun yang berlaku. Tetapi mereka langgar, tidak mendengar arahan Rasul, maka itulah punca kekalahan.
kekalahan pada peperangan Uhud. Puncanya pasukan pemanah tidak mendengar arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan antara kebijaksanaan Rasul membuat keputusan di atas sebuah pekerjaan. Baik. Dan wajib kita percaya, ini i'tiqad, dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahwasanya tidak ada sama sekali, yakni mustahil, di atas mereka itu segala rasul itu bodoh. Jadi mustahil lah para rasul itu bodoh. Para rasul ni tak bodoh lah. Baik. Dalil di atas yang demikian itu yang mengatakan rasul itu bersifat dengan fatanah, cerdik, dan mereka itu tak bodoh tu, mana ada dalil setengah daripadanya. Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan di atas perbantahan kabilah-kabilah Quraisy pada meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Baik. Jadi antara kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi kita menyelesaikan ataupun meleraikan perbantahan di antara puak-puak Quraisy pada ketika itu, dalam peristiwa nak meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya ketika mana mereka telah selesai membina Kaabah tu. Setelah mana Kaabah dirobohkan. Baik, jadi ketika mana mereka nak meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya, mereka sehingga mereka itu bergaduh, berbantah-bantah di antara puak-puak Quraisy, puak-puak Arab ketika itulah. Dan dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dapat menyelesaikan, meleraikan perbantahan tersebut dengan meminta wakil daripada kabilah-kabilah Arab ketika itu memegang di hujung kain, di hujung itulah, hujung kain yang kain serban kalau tak silap saya, dan di tengah tu Hajar Aswad, dan Nabilah orang yang meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Jadi semuanya berpuas hati dengan tindakan Nabi tersebut. Baik, jadi Nabi kita ni sangat bijaklah, dapat meleraikan perbantahan di antara kabilah-kabilah Quraisy pada ketika itu dalam peristiwa meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Itulah antara kebijaksanaan Rasul, para Rasul, insya-Allah. Baik. Jadi rasanya sekadar itu dulu untuk kali ini. Insya-Allah telah pun selesai kita membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul. InsyaAllah ada masa lapang kita akan buat lagi lah live ini insyaAllah untuk sambungan seterusnya. Baik, untuk sambung pada sifat yang harus bagi Rasul insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.